السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kecerahan hati, ketenangan minda, kecerahan minda dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-105 daripada suratil Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jagalah sahaja diri kamu, yakni dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk, yakni taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kepada Allah jugalah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian ia akan menerangkan kepada kamu, yakni balasan apa yang kamu telah lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah menjelaskan kepada kita apa yang sepatutnya kita ketahui di antara perkara-perkara yang merupakan at-takalif, tanggungjawab kita, juga hukum-hukum serta perkara yang halal dan haram, dan begitu ayat-ayat yang sebelum ini mengecam orang-orang yang bertaklid buta kepada ajaran dan pegangan ibu ayah atau datuk nenek moyang mereka. Maka kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seruannya kepada orang-orang beriman dan memerintahkan mereka supaya beriltizam, sentiasa memastikan diri mereka dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyatakan hakikat bahawa tidak menjadi suatu kesalahan kepada mereka apa yang telah dilakukan oleh orang lain, oleh dosa orang lain. Dosa orang lain tidak memberi kesan kepada mereka selagi mereka ataupun apabila mereka pernah ataupun telah menasihati golongan tersebut dan berusaha berdakwah mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Lalu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kamu melazimi atau hendaklah kamu memberikan komitmen anfusakum terhadap dirimu. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar, hendaklah kamu memastikan diri kamu terus-menerus dalam keadaan beramal dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kamu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah kepada kamu, dan dengan kamu menjauhi segala yang dilarang Allah untuk kamu mengerjakannya. Dan kamu selepas itu tidak akan terkesan, tidak akan menjadi mangsa daripada kesesatan orang yang sesat, kerana yang sesat tetap akan sesat, dan kamu selagi kamu memastikan diri kamu dalam keadaan taat kepada Allah, kamu adalah golongan yang beroleh hidayah kepada Allah, beroleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kamu telah menunaikan hak diri kamu,
iaitu memelihara diri daripada apa juga yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu juga telah menunaikan hak orang lain, iaitu dengan menasihati mereka, mengajak mereka kepada ma'ruf dan melarang mereka daripada mungkar. Walaupun mereka enggan untuk menerima dakwah kamu, enggan mendengar nasihat kamu, enggan mengikut ajakan kamu, maka keputusan mereka itu tidak menjejaskan diri kamu. Kesesatan mereka tidak memberi kesan kepada kamu, kerana destinasi kamu dan tempat kembali kamu semua hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Fayunabbi'ukum, lalu Allah pasti akan memperihalkan kepada kamu pada hari kiamat bima kuntum ta'malun, terhadap apa juga yang pernah kamu lakukan yang menjadi amalan kamu di dunia, sama ada baik maupun buruk. Dan orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan yang mereka berhak untuk menerimanya, berupa pahala, berupa keampunan, berupa syurga. Sementara golongan yang jahat akan dibalas juga dengan kejahatan yang mereka berhak untuk terima, berupa balasan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, secara zahir ayat ini mungkin membawa seseorang kepada suatu kesimpulan yang kurang tepat, iaitu mungkin saja seseorang menyangka bahawa tidak menjadi masalah atau tidak memberi kesan kepada mana-mana orang beriman sekiranya mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, selagi mereka sentiasa menjaga diri mereka atau memperbaiki diri mereka. Kerana itu dapat difahami secara zahir daripada frasa alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Seolah-olah perintah itu hanya untuk menjaga diri kita, maka orang yang sesat tidak akan memberi kesan kepada kita kerana kita telah beroleh hidayah, dan biarlah mereka sesat. Maka adakah ini bermaksud tidak mengapa atau tidak menjadi kesalahan jika ditinggalkan dakwah itu sendiri? Maka jawapannya ialah kefahaman ini tidak dapat diterima, kerana konteks ayat ini ialah untuk memberi galakan, tasliyah, memberi pujukan, memberi ketenangan kepada orang-orang yang beriman, memasukkan rasa tenang di dalam hati mereka sekiranya mereka tidak bertemu dengan sesiapa yang sudi mendengar dakwah mereka, yang sudi menyahut seruan mereka, seolah-olah ia bermaksud, sesungguhnya kamu wahai orang-orang beriman, apabila kamu telah melakukan apa yang telah diwajibkan ke atas kamu, berusaha bersungguh-sungguh melaksanakannya, maka tidak menjadi masalah apa juga hasil daripada dakwah itu, walaupun kamu tidak mendapat sambutan daripada mad'u kamu atau orang yang kamu dakwahkan. Kerana dakwah itu merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan oleh kamu, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan pastinya seseorang itu tidak dianggap sebagai orang yang beroleh hidayah, petunjuk kepada jalan kebenaran, kalau ia termasuk dalam golongan yang meninggalkan suatu kefarduan, iaitu kefarduan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Bermaksud orang yang beroleh hidayah, beroleh petunjuk yang sebenar ialah apabila dia memperbaiki dirinya dan memperbaiki serta mengajak orang lain kepada membaiki dirinya. Dia seorang yang saleh dan seorang yang muslih. Tidak memadai dia hanya menjadi saleh pada dirinya sendiri, menjadi baik pada dirinya, tetapi tidak mengajak orang lain, tidak muslih, tidak berusaha untuk memperbaiki, mengajak orang lain kepada kebaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaksud bahawa hidayah yang Allah maksudkan dalam idzah tadaitum itu, frasa idzah tadaitum, hidayah itu tidak akan sempurna, tidak akan sepenuhnya, melainkan dengan ataupun apabila seseorang itu memperbaiki dirinya dan mengajak orang lain untuk memperbaiki diri mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah berlaku kesalahfahaman tentang ayat ini? Kekeliruan tentang ayat ini? Jawapannya pernah berlaku hatta pada zaman awal Islam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam tafsirnya daripada Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lain daripada Qais bin Abi Hazim, beliau berkata, satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami. Lalu beliau berkata, wahai manusia,
Sesungguhnya kamu telah membaca ayat ini dan kamu telah mentakwilnya atau mentafsirkannya secara tidak sebenar, iaitu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Dan sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'adzabin min 'indih. Sesungguhnya manusia itu apabila dia melihat seorang yang zalim tetapi tidak menghentikan kezalimannya dengan tangannya, maka ia akan menyebabkan Allah meratakan azab terhadap mereka daripada sisinya. Suatu kisah yang menarik yang diceritakan oleh Ibn Jarir At-Tabari daripada Jubair bin Nufair. Beliau berkata, pada suatu hari aku berada di dalam suatu halaqah bersama-sama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu aku adalah yang paling muda dalam kalangan mereka. Dalam halaqah itu mereka menyebut tentang al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Lalu aku berkata, tidakkah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, iaitu ayat yang sedang kita bicarakan ini. Lalu mereka secara serentak memandang kepadaku dan berkata, kamu mengambil ayat Al-Quran sedangkan kamu tidak mengetahuinya dan kamu tidak tahu takwilnya. Mereka berkata demikian sehingga aku merasa menyesal dan aku berharap bukan aku yang berkata-kata tadi. Lalu mereka mengulangi lagi, mereka kata kamu adalah seorang pemuda yang sangat muda usia kamu dan kamu tidak tahu tentang ayat itu. Mudah-mudahan kamu akan bertemu sendiri zaman itu apabila kamu akan melihat orang yang kedekut. Maafkan saya, apabila kamu melihat seseorang yang mentaati ataupun mengikuti kehendak dirinya, yang bakhil, yang kedekut, dan seseorang yang mengikut sahaja kehendak hawa nafsunya, dan seseorang yang merasa ujub tentang pandangannya, tentang pendapatnya. Maka pada zaman itu nanti kalau kamu bertemu, maka jagalah diri kamu. Orang yang sesat tidak akan memberi kesan kepada kamu sekiranya kamu beroleh hidayah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Secara kesimpulannya bahawa ayat ini tidak menjadikan atau tidak memberi apa-apa keringanan ataupun rukhsah untuk meninggalkan dakwah, meninggalkan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Sebaliknya menyeru kita agar menjaga diri kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Pada masa yang sama, berusaha mengajak orang lain, berusaha untuk membawa kebaikan kepada ummah dengan melaksanakan dakwah. Namun jika dakwah kita menghadapi tentangan atau dakwah kita tidak dihiraukan atau tidak diterima, maka sikap itu tidak memberi mudarat kepada kita. Bermaksud Allah ingin melihat usaha kita dan bukan hasil daripada apa yang kita lakukan. Maka berusahalah sehingga mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.